Pemeriksaan terhadap SOP kilang dan premis perniagaan dipertingkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Aliz Adil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, pemandu lori yang dilaporkan hilang selepas kenderaan dipandunya terjunam ke dalam longkang ditemukan lemas. Nahas berlaku di kilometer 137 arah selatan Lebuh Raya Utara Selatan dekat Perai tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira 1.34 tengah hari itu, lori tersebut terjunam ke dalam longkang sebelum pemandunya hanyut di bawah arus deras. Pegawai Kanan Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Nur Hairuddin Nuraidin berkata pemandu lori terbabit bersama kelindan terjunam ke dalam longkang selepas kenderaan terbabit bertembung dengan sebuah kereta dipandu seorang lelaki. Kelindan lori berjaya menyelamatkan diri sementara pemandu kereta terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan. Untuk mencari mangsa, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk mencari mangsa yang tenggelam tadi akibat kemalangan jalan raya. Pemandu lori berkenaan berjaya ditemukan kira-kira 4 petang dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Lantai benteng pemecah ombak di Kampung Kuala Teriang, Langkawi runtuh akibat ombak kuat petang tadi. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Benteng sepanjang 800 meter itu sering digunakan orang awam untuk memancing serta beriadah. Sehubungan itu, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Langkawi, Kapten Ahmad Syafikri Darus, menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan sekitar bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Beliau berkata ribut petir dengan kelajuan angin sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak sehingga 3.5 meter dijangka berterusan hingga beberapa hari. Penguatkuasaan secara menyeluruh dipertingkat melalui pemeriksaan terhadap kilang dan premis perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kilang dan premis perniagaan yang melanggar SOP ditetapkan akan berhadapan tindakan tegas termasuk di arah tutup serta-merta. Sehingga semalam, pasukan Task Force Operasi Pematuhan melaksanakan 83,068 pemeriksaan dan snap check COVID-19 di seluruh negara. Ia termasuk pemeriksaan ke atas 1,915 kilang, 18,278 premis perniagaan, 574 tapak pembinaan dan 192 asrama penempatan pekerja. Daripada jumlah itu, 63 premis meliputi kilang, premis perniagaan dan tapak pembinaan di arah tutup kerana gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, kemajuan kadar vaksinasi harian di Malaysia melepasi kadar purata per kapita vaksinasi dunia. Ia memberi gambaran bahawa negara berada di landasan tepat dalam usaha mencapai imuniti kelompok. Vaksinasi harian kini mencatat 250,000 dos sehari secara konsisten dan disasarkan 300,000 suntikan bulan ini. Sementara itu, 8 lagi lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pelaksanaannya berkuat kuasa Selasa ini sehingga 26 Julai. Beliau berkata lokaliti di Sabah ialah Kampung Jempanggah dan Kampung Rancangan Kilias di Beaufort, Kampung Tebongan, Putatan, Jalan Pasir Likas, Kampung Kuala Megatal dan Kuartus Tangki Air Biru di Telipuk selain Borneo Timur Tonggot. Sementara itu, Kelantan melibatkan Kampung Gongjering, Mukim Bukit Jawa, Pasir Putih. Dalam pada itu, PKPD ditamatkan di 2 lokaliti di Selangor, 6 di Sabah dan 1 di Pahang. Manakala 2 lagi dilanjutkan iaitu Penjara Kepayan, Kota Kinabalu dan Kampung Nahaba, Kota Belud di Sabah.
Untuk hari kedua berturut-turut, Malaysia mencatat lebih 9,000 kes jangkitan baharu COVID-19, menjadikan angka keseluruhan kepada 827,191 kes. Dalam tempoh 24 jam sehingga 12 tengah hari tadi, 9,353 kes dilaporkan, rekod tertinggi yang pernah dicatatkan di negara ini. Sementara itu, jumlah korban pandemik berkenaan kini melebihi 6,000. Ini dengan pertambahan 87 lagi kes kematian berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Saudara, 19 kluster baharu dikenal pasti hari ini. 13 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja, 5 lagi kluster komuniti, manakala 1 kluster kumpulan berisiko tinggi. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster tempat kerja masing-masing melibatkan 3 di Selangor dan Johor serta 2 di Kelantan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala Pulau Pinang, Sabah dan Perak masing-masing mencatatkan 1 kluster tempat kerja. Selain itu, 3 kluster komuniti dikenal pasti di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta masing-masing 1 di Perak dan Johor. Sehingga kini, 3,077 kluster dikesan di seluruh negara dengan 865 daripadanya kluster aktif dan 2,212 kluster telah tamat. Sebarang permohonan untuk menjadikan kawasan perumahan penduduk sebagai tempat penginapan atau asrama pekerja asing adalah tidak dibenarkan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam satu kenyataan menegaskan larangan itu terpakai di semua unit kediaman kategori kos rendah dan mampu milik program perumahan rakyat PPR, pangsapuri serta flat awam. Kenyataan itu menyebut pihak KPKT telah menyediakan prosedur permohonan penginapan pekerja sementara secara jangka pendek yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 2 Mac lalu bagi menyelesaikan isu berkaitan penginapan pekerja. Pekeliling khas berhubung perkara itu telah diedarkan kepada semua negeri pada 23 Mac lalu. Ia untuk tujuan diterima pakai dan dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi tempoh 3 tahun sehingga 2023. Kerajaan Negeri Selangor juga bersetuju untuk menerima pakai sepenuhnya prosedur tersebut dan justru pihak PBT perlu menguatkuasakan prosedur itu mulai dari tarikh ia diterima pakai dan bukannya pada tahun hadapan. Penjelasan ini sebagai merujuk kenyataan Exco Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Rozia Ismail, yang meminta kementerian menyediakan garis panduan untuk tidak membenarkan majikan menjadikan pangsapuri atau flat awam sebagai asrama pekerja asing. Pihak media pelbagai medium termasuk stesen televisyen, radio, akhbar dan platform dalam talian perlu terus mempergiat usaha mengenal pasti serta membongkar berita palsu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah juga berharap pihak media mempergiat usaha meningkatkan kesedaran mengenai ancaman berita palsu dan langkah bagi mencegah perkara tersebut. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan mengenai peningkatan ketara penyebaran maklumat atau berita palsu ke belakang ini sama ada mengenai pandemik COVID-19, vaksinasi, kesihatan, sosial maupun politik dan keadaan tersebut boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Ini sekaligus menjejaskan usaha membanteras penularan COVID-19 dengan berkesan. Dalam konteks penyebaran maklumat, pihak media bukan sahaja berperanan melaporkan berita sahih dan tepat.
tetapi melindungi rakyat daripada berita palsu yang berpotensi menggugat usaha kerajaan dalam memerangi COVID-19 serta memelihara kesejahteraan dan kestabilan negara. KKMM menerusi kerjasama beberapa agensi turut tidak ketinggalan bertindak proaktif dalam mengekang peningkatan berita palsu. Antaranya menerusi pemantauan pasukan respon pantas yang sehingga kini berjaya menangkis sebanyak 464 berita palsu. Komuniti orang asli yang bersetuju menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini melebihi 38,000 orang. Jumlah itu meningkat lebih 32,000 orang atau 40% berbanding 2 bulan lepas. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, hanya 6,000 individu orang asli bersetuju menerima vaksin pada Mei lalu. Menurutnya, peningkatan tersebut susulan pelbagai kempen oleh agensi kementerian itu termasuk Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA yang bertujuan menggalakkan komuniti itu mendaftar sebagai penerima vaksin. Sama akhirnya peningkatan sama ada orang asli ataupun orang luar bandar yang begitu ketara sekali peningkatan untuk penerimaan vaksinasi ini. Maknanya kalau lebih kurang ceritanya tak payah kempen dah. Orang semua dah hendak. Contoh orang asli. Daripada permulaan kita hanya menerima 6,000 saja yang hendak vaksinasi, nak divaksinkan. Tetapi hari ini mereka dah berebut sehingga dah boleh mencecah lebih kurang dalam 38,000 yang setuju divaksin dan telah divaksin pun 15,000 lebih. Beliau memberitahu pemberita selepas meninjau program outreach vaksinasi COVID-19 komuniti orang asli di Kuala Betis, Gua Musang. Seramai 230 orang asli suku kaum Temiar di Kuala Betis menerima suntikan vaksin hari ini. Bagi masyarakat orang asli, mereka semakin terbuka menerima vaksin selepas diberi penjelasan tentang manfaat vaksin. Dan Jabatan Orang Asli JAKOA saya membuat roadshow setiap pos setiap kampung baru orang kita dia tak nak untuk nak hadir daftar dia kata alasan dia kata dia ni ada kerja masing-masing jadi tak ada ruang nak turun padang lah dia kata. Jadi kalau kita buat roadshow setiap pos buat seperti mana klinik bergerak Jabatan Orang Asli dia buat tu okey mungkin. Ini memang sangat baguslah untuk kita semua orang, untuk orang asli. Kebanyakan orang asli takut nak ambil vaksin kan. Bagi saya kalau kita nak ambil vaksin tu terlalu baiklah, bagus. Kita nak pergi mana-mana pun senang juga. Kalau kita tak ambil vaksin pun susah untuk diri kita. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Rahman memaklumkan secara keseluruhannya 30 bas Maraliner akan digunakan untuk proses suntikan vaksinasi penduduk luar bandar dengan kadar suntikan 1,000 penduduk sehari tidak lama lagi. 4,000 bakul makanan akan diagih kepada penduduk di 4 Dewan Undangan Negeri DUN bagi Parlimen Hulu Terengganu. Agihan dibuat melalui dana RM300,000 yang diperuntukkan kepada ahli Parlimen seluruh negara. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosul Wahid berkata, bantuan tersebut diagihkan bermula hari ini dan dijangka selesai esok. 1,000 penerima setiap DUN yang benar-benar layak akan menerimanya. Setiap dong kita peruntukkan 1,000 pek beras dan juga makanan keperluan asas untuk diagih-agihkan ikut dong masing-masing. Dan bukan berarti 1,000 saja. Artinya kalau ada lagi mereka yang terkesan yang memerlukan maka kita mengalu-alukan dan kita akan memastikan mereka akan dapat. Datuk Rosul ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk di Kampung Tajin, Hulu Terengganu. Berapa orang ada rumah? 19 orang. 19 orang. Apa? 19 orang. Anak cucu. Anak cucu belaka. Duduk sini belakang. Lepas tu kira kan makan harian makan kan? Pakai gitu lah. Anak-anak. Bagi kami orang kampung lah. Dapat dia sebegini rupa begitu besar dah bagi kami. Itu je lah. Ini bantuan ke berapa dapat ni? Bantuan yang ke banyak kali dah. Yang ketiga, yang keempat gitu lah.
Okey. Ucapkan ribuan terima kasihlah dari atas program yang dilaksanakan pada hari ini oleh Datuk Rasul sebagai Parlimen, mewakili Parlimen Hulu Terengganu dan Timbalan Menteri kerana telah menyampaikan sumbangan yang terjejah pada PKP 3.0 ini. Pemain industri pelancongan di Terengganu berharap agar sektor berkenaan dapat kembali beroperasi. Pertimbangan itu berdasarkan situasi COVID-19 di negeri itu yang semakin pulih dan kini dalam fasa kedua pelan pemulihan negara. Jadi saya haraplah boleh buka daerah pun tak apa dah. Untuk kita pengusaha buat kerja sementara tutup musim. Monsun lah. Sebab kita bulan 10 dah tutup monsun dah. Sementara itu, anggota Dewan Undangan Negeri Kuala Besut Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berharap pihak berkenaan dapat memohon kelonggaran daripada Majlis Keselamatan Negara. Jelasnya lebih 90% penduduk pulau, perhentian dan sekitar Kuala Besut hanya bergantung kepada sektor pelancongan untuk menampung kehidupan selepas hampir 2 tahun terputus akibat pandemik COVID-19. Sebab di Terengganu sekarang ni kita dah dalam kategori zon hijau dan bila dibuka sedikit industri pelancongan dalam negeri Terengganu, insya-Allah pelancong-pelancong domestik di peringkat negeri pun boleh pergi ke pulau perhentian, boleh pergi ke Pulau Ru dan juga pulau-pulau yang ada di negeri Terengganu ni boleh menggerakkan ekonomi khususnya ekonomi setempat. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyams melaksanakan 4 inisiatif bagi meringankan beban para pelajarnya dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pegawai Perhubungan Awam UniSyams, Hilmi Cik Halim berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa keuangan universiti baru-baru ini. Menurut Hilmi, inisiatif berkenaan adalah sumbangan keuangan RM150 setiap semester bermula sesi Disember 2020 dan Jun 2021 bagi membayar data internet. Selain itu, pengurangan 50% yuran pendaftaran kepada alumni yang menyambung pengajian ke peringkat seterusnya serta tambahan pengurangan sebanyak RM100. Turut ditawarkan pengurangan yuran pendaftaran RM100 kepada semua pelajar baharu bermula sesi Jun 2021. Pelajar juga boleh mendaftar kemasukan dengan membayar RM100 sebagai yuran minima. Tawaran beasiswa penuh yuran pengajian untuk program asasi UniSyams kepada pelajar yang berhasrat meneruskan pengajian sehingga peringkat ijazah sarjana muda turut dikekalkan. Jelas Hilmi, pihak pengurusan berharap usaha tersebut dapat menguatkan semangat pelajar untuk meneruskan pengajian dalam keadaan yang mencabar ini. Kita beralih ke sukan. Menjelang Sukan Olimpik 2020, terjun, berbasikal dan badminton akan menjadi prospek pingat emas kontingen Malaysia di Tokyo. Itu pandangan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan yang turut berharap semua atlet negara meletakkan sasaran terbaik dalam kedudukan pingat. Menurut beliau, semua atlet dan jurulatih harus berganding bahu bagi mendapatkan prestasi terbaik biarpun Olimpik kali ini berbeza daripada edisi terdahulu. Kalau secara apa yang dapat dilihat, 3 sukan tu benar, terjun, basikal dan juga badminton masih lagi menjadi antara sandaran utama. Walaupun begitu, yang lainnya juga mempunyai kupaian-kupaian yang lain. Kadang-kadang kita set milestone tu dan melalui ikut stages. Contohnya, halfway berada di kedudukan nombor 25-26 dunia kan. Saya kata more important, your milestone, you should go to the final. Set masuk final. Be top 12. Bahang final Euro 2020 kini terus dirasai. Bagi England, tumpuan adalah untuk menamatkan penantian 55 tahun selepas Piala Dunia 1966, manakala Itali dahagakan gelaran Eropah kedua selepas 1968. Berikut pandangan orang kuat bola sepak negara menjelang pertemuan dua gergasi Eropah tersebut awal pagi nanti.
bagi bekas jurulatih kebangsaan B. Sadanathan dan Stadium Wembley. Ketika ini, skuad kendalian Gareth Southgate unggul dengan 5 kemenangan, 1 seri dan tidak pernah kalah dalam laluan ke final. Pemain muda dan bersemangat untuk mendapatkan kemenangan kuat pertama kali untuk pasukan England dan pemain mereka dalam keadaan yang kondisi yang terbaik sekarang. Di mana Sterling ni banyak dia berkucar-kacirkan defender pihak lawan, dan Kane ni dah dapat rentak dia pada masa yang tepat. Cuma saya khawatir sikit ialah midfield England berbanding dengan midfield Itali. Alan Johar pula mempunyai alasan tersendiri memilih Itali untuk muncul juara kerana Azzurri memiliki 3 pemain berbisa seperti Jorginho, Federico Chiesa dan Manuel Locatelli. Game ataupun permainan pasukan Itali cukup berbeza kali ini. Walaupun diwarisi ramai pemain-pemain yang dan juga gandingan pemain muda begitu menjadi. Roberto Mancini, 56 tahun, memimpin Itali ke final Euro 2020 dengan reputasi membanggakan hasil daripada 5 kemenangan, 1 seri termasuk kejayaan menewaskan Spanyol di separuh akhir. Dan sudah tentu pemain-pemain seperti Donnarumma, penjaga gol, akan memainkan peranan yang penting, ketua pasukan, Selini dan juga penyerang mereka, Chiesa, di mana Chiesa ni sangat tajam. Dan sudah tentu hero mereka yang tidak didendang iaitu Jorginho akan membantu jentera pertahanan dan juga jentera serangan dalam mendapatkan gol. Sepanjang 27 pertemuan sejak 1933, Itali berjaya mencatatkan 10 kemenangan dan England 8, manakala baki 9 perlawanan lagi berakhir dengan keputusan seri. Saya mengambil England untuk menang 2-0 dalam perlawanan ini. Skor adalah untuk saya 2 untuk England, 1 untuk Itali. Saya punya prediction Itali 2, England 1. Okey, Itali 2, England 1. Go Itali. Kemenangan 2-0 bagi pihak Itali. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Vaksin mampu mengurangkan risiko ancaman COVID-19. Patuhi janji temu vaksinasi yang diberikan. Bagi peminat bola sepak, jangan lupa saksikan siaran langsung Final Euro 2020 di TV1 dan My Freeview saluran 111 2.30 pagi nanti. Saya Nurul Adis Adil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.